Sumber bahan akib adalah sumber primer. Oleh kerana sumber primer itu mutunya lagi bagus. Akib negara ni sebagai sebuah harta karun yang kita perlu terokai. Akib negara ini memainkan peranan yang sangat penting untuk mengumpulkan bahan. Bukan saja akib negara, saya rasa badan-badan lain pun mesti turut menjaga warisan negara. Ditubuhkan secara rasmi pada 1 Disember 1957 yang menyimpan pelbagai khazanah berharga untuk masa depan negara di bawah nama Akib Negara Malaysia. Akib Negara Malaysia merupakan sebuah institusi kerajaan yang bertanggungjawab dalam memelihara dan menyimpan khazanah warisan negara. Sebagai pusat pengumpulan dan pemeliharaan bahan serta fakta sejarah yang unggul, Akib Negara Malaysia menjadi medan utama sebagai pusat akib dan penyelidikan negara yang amat berharga. Sumber bahan akib adalah sumber primer. Oleh kerana sumber primer itu mutunya lagi bagus, ya, kita belum lagi diinterpretasi, belum lagi diolah dengan pendapat-pendapat atau pandangan para penyelidik, maka dia masih asli. Jika akib negara tidak ada, pelajar akan menghadapi masalah, terutama pelajar sejarah, dalam menulis sesuatu fakta atau bukti berkaitan dengan Malaysia. Saya anggap akib negara ni sebagai sebuah harta karun yang kita perlu terokai untuk membuat apa-apa kajian tentang filem-filem yang berbentuk sejarah, berbentuk kenegaraan dan sebagainya. Sebagaimana kita tahu, hampir semua negara mempunyai satu badan atau institusi yang menyimpan khazanah negara. Begitu juga dengan Malaysia. Akib Negara Malaysia merupakan satu badan yang memang menyimpan segala khazanah negara. So, akib negara ini memainkan peranan yang sangat penting untuk mengumpulkan bahan. Jika kami tak ada bahan, kami tak ada hak, tak ada suara untuk mengeluarkan apakah sejarah Malaysia kita itu. Ditubuhkan secara rasmi pada 1 Disember 1957, bangunan yang dikenali sebagai Pejabat Rekod Awam yang terletak di Petaling Jaya ini telah berubah menjadi satu gedung utama yang menyimpan pelbagai khazanah berharga untuk masa depan negara di bawah nama Akib Negara Malaysia. Akib Negara Malaysia yang kini terletak di Jalan Duta Kuala Lumpur merupakan organisasi kerajaan terpenting di mana Yang Amat Berhormat Tun Hussein Onn, Perdana Menteri Malaysia ketiga, telah meletakkan batu asas pembinaannya pada tahun 1970. Dirasmikan pada 1 Disember 1982 oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar, bangunan Akib Negara Malaysia menjadi medan utama kepada pelbagai agensi kerajaan yang melihat peranan akib sebagai pusat akib terulung yang menyimpan, memelihara dan memelihara rekod dan khazanah sejarah negara yang bernilai. Akib Negara Malaysia tersergam indah, dihiasi taman yang ironinya cukup mendamaikan. Namun, Akib Negara Malaysia bertanggungjawab dalam memastikan sesuatu fakta dan sejarah sesebuah institusi kekal terpelihara sebagaimana fungsi utamanya sebagai pusat akib kepada negara dan bangsanya. Ada dalam bentuk dokumen, file, rekod-rekod yang menyimpan yang di dalamnya terdapat banyak fakta yang boleh diakui kebenarannya. Jadi di sini kita dapati bahawa sebagai sebuah badan yang menyimpan sumber-sumber ini sangat perlu kepada para penyelidik, khususnya para akademik, untuk mendapatkan bahan tersebut, data-data tersebut supaya dapat diinterpretasikan dan dapat digunakan dalam penulisan dan setelah itu dapat kongsi bersama dengan masyarakat. Jadi memang wajar
dan kita anggap bahawa peranan Arkib Negara adalah sangat penting bagi kita mengenal jati diri kita, mengetahui, menelusuri sejarah asal-usul kita. Beribu pejabat di Jalan Duta Kuala Lumpur, Arkib Negara Malaysia mempunyai 9 cawangan di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Arkib Negara Malaysia menjalankan tanggungjawabnya melalui 7 bahagian utama. Pengurusan rekod awam yang bersistematik bertujuan memelihara maklumat dan rekod kerajaan. Pelbagai sumber dan khazanah negara disimpan dan dipelihara, sama ada dalam bentuk bercetak, lakaran tangan, audio-visual dan sebagainya. Sekaligus mencapai matlamat visinya, iaitu menjadikan Arkib Negara Malaysia sebagai pusat arkib dan penyelidikan negara yang unggul. Arkib negarawan yang terdiri daripada 11 buah memorial, galeria dan pustaka merupakan satu platform yang digunakan bagi mengenang jasa dan memberi penghormatan kepada tokoh-tokoh negara dari pelbagai bidang yang banyak menyumbangkan bakti kepada negara. Pembinaan beberapa memorial, galeria dan pustaka seperti ini menyaksikan keiltizaman kerajaan melalui perancangan strategik negara dalam penghayatan dan sumbangan bakti seseorang tokoh, sama ada masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ini penting kepada masa depan negara dalam menerapkan minat cintakan sejarah serta pembinaan jati diri dan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat selaras dengan gagasan Satu Malaysia. Memorial, galeria dan pustaka ini terbuka untuk dilawati secara percuma. UNESCO Jigji Memory of the World Prize 2009 dianugerahkan oleh UNESCO kepada Arkib Negara Malaysia pada 31 Julai 2009 dan jabatan ini menerimanya daripada Datuk Bandar Cheongju, Sang Woo Nam pada 2 hingga 6 September 2009 di Bandar Cheongju, Republik Korea. Penganugerahan ini membuktikan peranan Arkib Negara Malaysia diiktiraf di peringkat dunia sebagai sebuah organisasi yang memberi sumbangan penting terhadap usaha pemeliharaan serta kemudahan capaian kepada bahan khazanah warisan di peringkat dalam negara, serantau serta dunia. Ia merupakan anugerah Jigji yang ketiga dianugerahkan selepas Perpustakaan Kebangsaan Czech pada tahun 2005 dan Arkib Audio Visual Austria pada tahun 2007. Surat menyurat Sultan Abdul Hamid Halim Shah Kedah yang tersimpan di Arkib Negara Malaysia juga turut mendapat pengiktirafan UNESCO sebagai Memory of the World pada tahun 2002. Kepentingan dokumen ini kepada sejarah negara yang pertama sekali, dia dapat menambahkan lagi sumber fakta-fakta sejarah yang berhubung dengan negeri Kedah ini. Kerana dalam surat ini pun kita dapati bahawa wilayah Kedah yang kita tahu hanya negeri Kedah ini saja dan juga Perlis. Rupa-rupanya selain daripada Perlis, kita dapati dalam surat menyurat ini banyak hubungan dibuat dengan negeri Stul. Kalau sekarang ini Siam memanggilnya sebagai Satun. Dalam surat menyurat ini kita dapat tahulah bagaimana bukan empire lah, jajahan takluk Kedah ini agak luas. Bukan saja mereka terpaksa mentadbir negeri Kedah ini dan juga negeri Perlis, tapi juga negeri Stul yang kini di bawah milik Siam mengikut perjanjian 1909. Itu satu fakta. Yang kedua pentingnya kepada negara ini ialah
hubungan tentang Kedah khususnya dan Malaysia ataupun dulu disebut Persultanan Melayu Amnya dengan Thailand ataupun dengan Bangkok. Selain daripada itu, Arkib Negara telah mencapai pengiktirafan di peringkat antarabangsa seawal tahun 1964 apabila Setiausaha Agung Majlis Arkib Antarabangsa ICA mempelawa jabatan ini untuk menubuhkan cawangannya bagi rantau Asia Tenggara. Arkib Negara Malaysia telah berjaya menganjurkan satu persidangan bagi penubuhan South Asia Regional Branch of the International Council on Archives yang lebih dikenali dengan nama ringkasnya SARBICA. Selain daripada membantu menguruskan rekod-rekod di jabatan dan agensi kerajaan di dalam negara, Arkib Negara Malaysia juga turut membantu institusi arkib di luar negara menguruskan rekod akibat bencana. Malah, jabatan ini turut diiktiraf sebagai salah satu institusi kearkiban yang terbaik di Asia Tenggara apabila sentiasa dijadikan pakar rujuk dalam bidang pengurusan rekod dan pentadbiran arkib. Antara negara yang pernah mendapat khidmat nasihat dan kepakaran Arkib Negara Malaysia adalah Myanmar, Vietnam, Laos, Timor Leste dan Sri Lanka. Arkib Negara Malaysia mempunyai lambang kebesarannya tersendiri. Ini boleh disaksikan melalui logonya yang dicipta oleh Sumali bin Ahmad. Penyusunan 13 helai kertas berwarna kuning dengan teratur mengikut satu bulatan membentuk sekuntum bunga berkelopak 13 yang menjadi asas utama penciptaan ini melambangkan tanggungjawab Arkib Negara Malaysia sebagai penyimpan rekod negara yang amat kaya dengan unsur sejarah dan ketamadunan negara. Penguatkuasaan undang-undang di Arkib Negara Malaysia termaktub di dalam Akta Arkib Negara nombor 44 tahun 1966. Akta ini memberi tanggungjawab kepada Arkib Negara Malaysia dari segi penjagaan dan penyimpanan arkib dan rekod awam di Malaysia. Akta ini kemudiannya digantikan dengan Akta Arkib Negara 2003 dalam kurungan Akta 629 yang telah diluluskan di Parlimen pada 8 Julai 2003 dan telah dikuatkuasakan penggunaannya pada 10 Oktober 2003. Ia bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pengujudan, pemerolehan, penjagaan, pemeliharaan, penggunaan dan pengurusan arkib awam dan perkara-perkara berkaitan dengannya. Kesannya, bidang pengurusan dan pentadbiran badan ini berjaya dimantapkan lagi serta menjadi pusat rujukan terunggul di mata dunia. Penubuhan Pusat Pendokumentasian dan Pemeliharaan Audiovisual Negara yang telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 14 Julai 1999 merealisasikan harapan Arkib Negara dalam memperluaskan perolehan dan pemeliharaan bahan audiovisual sama seperti rekod dalam bentuk kertas. Bangunan pusat ini mula dibina pada tahun 2008 dan siap sepenuhnya pada 17 Disember 2009. Melalui pusat ini, Arkib Negara dapat memastikan proses pengumpulan, perolehan, pemprosesan, pemeliharaan, pemuliharaan, penyalinan dan penyimpanan bahan audiovisual daripada pelbagai sumber dapat dilaksanakan dengan lebih aktif dan profesional.